A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma hdini wasadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada hari Khamis 14 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 17 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad SAW kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah atas taufik hidayah, inayah dan iradah Allah berserta dengan limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya. Bertemu lagi kita dalam kuliah duha dengan pengajian berkitab kisah sahih para Nabi jilid pertama bersama yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azzuddin bin Kamaruzaman atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gema Nur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akiyah binti Haji Mat Piah, dan tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadhil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idna min syari nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita pada hari ini dapat bertemu sekali lagi di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang akan melimpahi dengan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung membaca kitab Sahih Qasasul Anbiya yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan kita akan menyambung iaitu pada muka surat 294. Muka surat 294 iaitu berkaitan tentang hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam yang membawa Hajar dan Ismail ke kota Mekah. Alright, perbincangan kita ni menyambung iaitu perbincangan yang lalu waktu Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan adanya telaga Zamzam yang ada di Mekah, maka bermulalah kehidupan di kota Mekah. Okey. Apa yang berlaku di kota Mekah? Hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis daripada riwayat Al-Imam Bukhari. Kita dah bincang separuh daripada hadis ni. Sekarang kita tengok hadis yang berikutnya lah. Dia menyambung hadis tu lah. Kalau ibu-ibu tengok pada kitab muka surat 294, iaitu dikatakan Siti Hajar masih lagi berlanjutan sehinggalah sekelompok orang daripada Bani Jurhum ataupun sekelompok pengunjung Baitullah melewati mereka. Maksudnya yang mula-mula duduk dekat Mekah ni adalah Hajar dan juga Ismail. Dan kabilah pertama yang duduk di Mekah adalah Bani Jurhum. Mereka ni adalah orang yang berdagang ni lalu lalang dekat kawasan tersebut. Tetapi
apabila mereka melihat ada sekumpulan burung yang berterbangan dekat atas kawasan Mekah ni, maka mereka yang pedagang-pedagang ni mula tertanya-tanyalah. Sebab biasanya setiap orang yang musafir, pedagang di padang pasir ni, dia nak tahu di satu tempat tu ada sumber makanan ataupun sumber minuman, mereka akan melihat kepada pergerakan burung. Biasanya macam tu. Pergerakan burung. Sebab burung pun dia berhajat kepada sumber makanan dan sumber minuman kan. Jadi bila satu tempat tu adanya air, maka burung ni akan berhimpun lah, berkumpul, lalu dia berterbangan lah di sekitar kawasan tu. Jadi Bani Jurhum menujulah ke kawasan tersebut dan dia mendapati adanya air, bersamanya ada Hajar dan adanya Ismail. Maka mereka ni, Bani Jurhum pun minta izin lah untuk mengambil sedikit minuman di situ. Dan Hajar pun mengizinkan mereka mengambil air, tetapi tak boleh menjadi milik mereka. Okey, dan daripada itulah bermulalah permulaan kota Mekah ini didiami oleh manusia. Adanya sumber minuman kepada orang-orang tempatan. Kalau kita bincang pada minggu yang lalu, kita ada sebut berkaitan tentang perigi yang ada dekat Mekah ni, banyak tempat yang dinamakan dengan nama perigi. Nama-nama tu adalah diambil sempurna daripada nama perigi yang menjadi sumber minuman kepada orang-orang tempatan. Ini benda yang kita boleh lihatlah apa yang berlaku di negara sana. Okey, baik. Sekarang ni bila Bani Jurhum dah mendiami di situ dan Nabi Ismail pun semakin besar, selalu kita dengar Nabi Ismail dia berkahwin dengan 2 orang puteri daripada Bani Jurhum. Sebab itu kalau kita ingat lagi permulaan kita bincang tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail inilah yang dikenali sebagai Al-Musta'ribah. Ada orang yang berbangsa Arab. Al-Musta'ribah adalah orang yang diarabkan. Dia bukan orang Arab kan? Sebab Nabi Ibrahim ke orang Arab. Tapi diarabkan melalui perkahwinan kehidupan Ismail di kota Mekah bersama dengan Bani Jurhum. Jadi Nabi Ismail pun bertutur bahasa Arab, berpakaian pun macam orang Arab, makan pun macam orang Arab, hidup pun macam orang Arab. Inilah permulaan dia lah disebut sebagai Al-Musta'ribah. Okey, kemudian bila Nabi Ismail ni dewasa dan berkahwin dengan salah seorang wanita Bani Jurhum, takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu ibunya Siti Hajar pun wafat. Maka bila dia wafat, datanglah Ibrahim AS untuk menziarahinya. Nabi Ibrahim datang untuk menziarahinya lah. Tengok isterinya yang telah meninggal dunia dan datang ziarah jugalah anak dia. Waktu Ibrahim sampai ziarah kepada Ismail, seperti mana yang ibu-ibu selalu dengar cerita, iaitu Ismail tidak ada di rumah dan ditanyakan kepada isteri kepada Ismail, ke mana perginya Ismail ini? Kata isterinya, dia sedang pergi bekerja lah untuk menafkahi kami. Lalu Nabi Ibrahim pun bertanya tentang keadaan al-ihwal, tentang mereka berkeluarga lah, macam mana kamu dengan Ismail. Maka kata si isterinya itu, dia kata kami ni hidup dalam keadaan kesulitan, kemiskinan dan juga kesempitan. Hidup kami teruk sangatlah, susah sangat. Maka ketika itu kata Nabi Ibrahim AS, kalau suami kamu pulang nanti, sampaikan salam aku kepadanya dan minta dia ubahkan, tukar dia punya pintu ni. Palang pintu ni minta ditukarkan. Dan Nabi Ibrahim pun bergerak pulang. Maka waktu Nabi Ismail AS pulang ke rumahnya, maka isterinya pun beritahulah. Tadi ada tetamu datang. Dia fizikalnya macam ni, keadaannya macam ni, usianya begini, diceritalah. Dan Nabi Ismail dapat tangkap. Yang diceritakan itu adalah ayah dia. Yang diceritakan itu adalah ayah dia. Lalu kata Nabi Ismail, apa yang ayahku pesan? Apa yang tetamu tu pesan? Lalu kata isterinya, tetamu tu telah beri salam kepada kamu, menyampaikan salam kepadamu
dan tetamu itu minta kepada kamu untuk menukar palang pintu rumah ni. Lalu kata Ismail, itu adalah ayahku dan dia memintaku untuk menceraikan kamu dan aku ceraikan kamu. Jadi isteri yang pertama telah diceraikan oleh Nabi Ismail atas perintah daripada Ibrahim. Cerita dia tak habis kat sini. Kita akan ulas sedikit berkaitan dengan pandangan ulama. Boleh ke seorang ibu ataupun seorang ayah perintahkan kepada anak untuk menceraikan isterinya? Dan wajib ataupun tidak si suami untuk taat kepada perintah ibu bapa dia. Ini jadi hukum sebab ini yang dibincangkan dalam riwayat Al-Bukhari ni tentang perbuatan Ibrahim perintahkan kepada Ismail. Lalu Ismail tak tergagak, dia pun ceraikan isterinya. Taat dia kepada ayah dia mengatasi daripada kecintaan dia kepada isteri dia. Okey, itu yang pertamalah. Yang kedua, sekali lagi Nabi Ibrahim AS datang menziarahi Ismail. Dan yang kedua ni dia tengok Nabi Ismail dah berkahwin dengan isteri yang baharu. Bila dia kahwin, dia tanyalah mana pergi suami kamu? Lalu dia berkata, suami saya pergi bekerja dan menafkahi kami. Macam mana keadaan kamu? Kata Ibrahim. Lalu kata isteri yang baru ni, kami alhamdulillah kehidupan kami ni baik dan cukuplah. Tak jadi masalah pun. Lalu kata Ibrahim AS, suami kamu pulang nanti, sampaikan salam kepadanya dan minta kepadanya agar dikekalkan palang pintunya. Jadi bila Ismail pulang ke rumah, diceritakan oleh isterinya tentang tetamu yang datanglah. Dia bagi tahu fizikalnya, usianya, keadaannya. Lalu kata Ismail, apa yang dipesan oleh tetamu tadi? Kata isteri dia, tetamu tadi sampaikan salam kepadamu dan dia minta untuk dikekalkan palang pintu rumah ni. Jadi jangan diceraikan. Okey, baik. Dalam hadis ni juga, Nabi Ibrahim AS sebelum dia pulang tu dah dia ucapkan salam, dah dia kata kekalkan palang pintu tu, dia pun tanyalah kepada si menantunya ni yang menantu dia pun tak tahu kan, dia kata apa yang kamu makan di rumah ni? Lalu kata dia daging. Lalu apa yang kamu minum? Katanya air. Ada dua benda yang disebut, daging dan juga air. Maka waktu itu Nabi Ibrahim AS kata, berkatilah wahai Allah pada daging dan juga air yang ada di kota Mekah ni. Daging dan juga air. Dan kata Nabi SAW, pada saat itu mereka tak ada lagi biji-bijian, buah-buahan tak ada lagi. Seandainya ada biji-bijian, seandainya ada buah-buahan yang di kota Mekah, nescaya pun didoakan keberkatan padanya. Ini menunjukkan kepada kita ada sumber makanan yang barakah di bumi Mekah. Ada yang barakah didoakan oleh Ibrahim AS. Antaranya daging dan juga air. Daging ni susahlah tapi air paling mudahlah. Dan air itu adalah merujuk kepada air Zam-Zam. Ni kalau kita lah. Macam mana saya nak dapatkan barakah di bumi Mekah ni iaitu minumlah air Zam-Zam yang keluar daripada bumi Mekah. Yang Nabi SAW doakan setiap cupak dan gantang di Madinah tu barakah. Itu kalau kita nak dapatkan barakah daripada Nabi Muhammad di kota Madinah, iaitu makanlah buah-buahan yang tumbuh di bumi Madinah. Ini bagi orang yang melaksanakan haji ataupun umrah, dia boleh meraihlah keberkatan daripada doa Ibrahim dan juga doa Nabi SAW. Okay, so ini disebut dalam hadis kan, dan inilah yang dihuraikan oleh para ulama. Okay, sekarang ni kita tengok berkaitan tentang apakah hukum seorang anak taat kepada perintah ibu ayahnya sekalipun ibu ayahnya minta kepada si anak itu untuk menceraikan menantu dia, menceraikan isterinya. Perkara pertama yang kita kena ingat, Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Perkara pertama, Allah Ta'ala suruh kita mentauhidkan Allah dan jangan syirikkan Allah.
wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik pada ibu bapa. Allah mengangkat darjat ibu bapa ni di kedudukan yang tertinggi selepas mentauhidkan Allah Ta'ala. Taat pada ibu bapa ni duduk di ranking yang kedua setelah keimanan kepada Allah. Ini satu kedudukan yang tinggi. Sebab itu dulu saya sebutkan, seorang ibu ayah, kewajipan kita adalah membawa anak kita kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi. Automatik si anak akan kenal siapa ibu bapa dia. Tak perlu kita kata, nanti kalau ayah dah tua, janganlah hantar ayah umur orang tua kan. Nanti kalau ayah dah tua, tolonglah jangan buang ayah. Tak payah pun, tak payah. Kita bawa anak kita kenal Allah, kenal Rasul, anak-anak itu akan tahu siapa ibu bapa dia. Sebab kalau dia baca Quran, kenal Allah, dia baca Quran, dia tahu banyak perintah, kewajipan taat pada ibu bapa. Dan kalau dia mengenal Nabi SAW, dia akan baca hadis-hadis Nabi SAW berkaitan tentang redha Allah terletak pada redha ibu bapa, kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan ibu bapa. Okay, itu pertamalah. Yang kedua, macam mana nak bertaamul dengan ibu bapa ni? Macam mana kita nak berkomunikasi dengan ibu bapa ni? Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala pun sebutlah cara yang kita perlu lakukan kepada ibu bapa ni, wabil walidaini ihsana, mesti buat baik dengan mereka ni. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalau salah seorang daripada ibu bapa kita ataupun kedua-duanya sekali sampai ke usia tua di dalam jagaan kita, peliharaan kita, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fala taqullahuma uffin. Jangan katakan kepada dia perkataan uff. Uff ni dalam bahasa Arab sebenarnya halus dah, lembut dah ni. Uff. Jangan sebab jiwa orang tua ni sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Mak kita duduk dekat bilik je kan. Kita dengan isteri kita cakap menengking. Contoh marah-marah kan. Mak kita tak ada apa-apa pun, tapi dia terasa hati. Terasa hati dia, kecil hati dia. Ini adalah lumrah. Sebab itu Allah Ta'ala perintahkan si anak jangan menyakiti hati ibu bapa dia. Ibu bapa. Sebab kita pun akan duduk di tempat tersebut satu masa nanti. Dan ini adalah perintah lah daripada Allah Ta'ala. Fala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Tetapi Allah Ta'ala suruh gantikan daripada perkataan uf tu, jadi dekallah dengan perkataan yang mulia. Mulia. Apatah lagi kalau menjaga orang tua ni, selalunya dimarahi je lah. Okay, selalunya akan dimarahi. Okay, kita yang jaga depan mata kan, kita yang selalu kena marah. Yang adik-beradik yang tak ada depan mata tu yang selalu mak-mak akan sebut kan. Apa khabar lah si abang ni ke si kakak ni tak telefon mak, sebutlah anak dia tu lah, mak anak cucu mak yang anak tu yang macam ni. Kita depan mata dia tak sebut pun kan. Kadang dimarahi, itu biasalah, normal lah kan, normal. Jadi perkara ni lumrah, tetapi Allah Ta'ala tetap perintahkan, cakaplah dengan perkataan yang baik. Ini mujahadah kita lah. Jalan ke syurga tak senang kan. Dan ini salah satu daripada jalan seseorang itu menuju kepada syurga Allah. Okey, hukum satu, boleh jika untuk mendatangkan mudarat. Dua, tidak boleh jika perintah itu mendapat murka Allah. Okey, doktor, nanti kita akan bincangkan isu ni. Anggap saja itu sebagai ujian sebab biasanya ibu bapa rindu pada anak yang tidak di depan mata. Pengalaman sendiri Ustaz. Itu betul lah. Betul lah, saya tak nafikan lah. Saya pun menjaga mak saya. Begitulah keadaannya. Okey. Baik. Okey, sekarang kita bincang. Ada satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh cucu Umar Khattab. Namanya Hamzah. Hamzah bin Abdullah bin Umar Al-Khattab. Ini cucu dia lah. Hamzah ni cucu kepada Umar, anak kepada Abdullah bin Umar. Ibnu Umar lah, anak Ibnu Umar Hamzah ni. Dia cerita pasal bapa dia.
Bapa dia pernah riwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan juga An-Nasa'i. Okey. Apa diriwayatkan iaitu cerita tentang ayah dia Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ni, dia pernah diperintahkan oleh Umar Khattab untuk menceraikan isterinya. Umar tak suka menantu dia. Umar kata kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, saya salah sebut Hamzah bin Abdullah bin Umar. Hamzah ni anak kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar anak kepada Umar. Jadi Hamzah ni adalah cucu Umar Khattab lah. Cerita tentang ayah dia, Ibnu Umar. Ayah dia pernah diperintahkan oleh datuknya Umar Khattab untuk ceraikan salah seorang daripada isteri dia lah. Jadi bila diminta ceraikan, Ibnu Umar ni tak nak. Dia kata saya tak nak. Dia tak nak ceraikan isteri saya ni kan. Dia tak nak. Lalu Umar Khattab ni marah. Dia pun jumpa dengan Nabi SAW dan dia berkata kepada Nabi, Abdullah bin Umar ni telah berkahwin dengan wanita yang aku tak suka. Dan sekarang ni aku suruh dia menceraikan isterinya tapi dia tak nak. Lalu Nabi SAW kata apa? Ya Abdullah bin Umar, talaqin imra'atak wa ati' abaka. Kata Nabi SAW, wahai Ibnu Umar, Assalamualaikum. kamu talakkan isteri kamu dan kamu taatlah ayah kamu. Macam mana kita nak kata? Macam mana kita nak kata? Nabi SAW bila dia adukan kisah Abdullah bin Umar ni, Umar kata anak saya ni saya tak suka isteri dia. Saya nak diceraikan isteri saya tapi dia tak nak. Nabi kata, wahai Ibnu Umar, kamu ceraikan isteri kamu dan kamu taat kepada ayah kamu. Ini berat ni maksudnya kuasa veto dekat tangan ayah punya kuasa veto. Habislah kalau macam ni kan. Okey. Yang ini kita kena perhatikan. Selalunya lelaki dia steady je. Yang selalu tak kena wanita lah kan. Boleh ke saya kata macam tu? Wanita. Isteri dia mak mentua dia. Mak mentua tak kenal dengan isterinya, dengan menantunya kan. Dua-dua perempuan. Antara dia je tak kena. Yang lelaki steady je. Tak. Salah tak kena tak sesuai Tapi kita kena ingatlah seorang isteri macam mana pun dia dengan mak mentua dia, jangan lupa satu masa nanti awak juga akan jadi mak mentua kepada isteri-isteri kepada anak-anak lelaki kita. Jadi kita mungkin tak faham lagi keadaan kenapa mak mentua kita macam tu perangainya. Sampailah kita jadi mak nanti, barulah kita tahu apa mak kita rasa. Ni seorang ibu ni dia sayang anak lelaki dia, sayang sungguh. Ni lah anak lelaki yang paling kecil, yang paling daripada kecil dia jaga kan, dia besarkan. Bila dia dah anak tu dah besar, dia nak serahkan tu, benda yang susah. Wanita kan bertindak dengan emosi dia kan. Jadi sebab itulah macam-macam lah seorang ibu tu rasa tak kena ke tak suka. Jadi kita kena fahamlah dari sudut psikologi kenapa seorang ibu tu rasa macam tu. Dan seorang isteri pun akan mengalami situasi yang sama. Bila anak-anaknya dewasa, anak yang dia jaga lalu berkahwin dengan seorang wanita, wanita tu pun tak dapat menunaikan, memberikan seperti yang mana si ibu tu nak. Benda tu konflik yang berterusan lah. Okey, tapi tak apa, ala kulli hal kita nak bincang hadis ni. Apa yang berlaku? Okey, di sini para ulama bincang, memang si ibu dan si ayah ni memiliki kuasa veto ataupun tidak. Boleh ceraikan, perintah pada anak, cerai ataupun tidak. Maka datanglah pandangan para ulama. Antaranya Imam Ali Al-Qari, ini seorang ulama besar. Dia kata apa? Hukum taat pada ibu bapa dalam soal macam ni, wajib taat atau tidak untuk ceraikan isteri ni, dia boleh jadi wajib, dia juga boleh jadi sunat. Wajib ni maksudnya memang kena buat, kena taat. Ataupun sunat, iaitu kita boleh pilih untuk buat ataupun kita boleh pilih untuk tidak buat. Okay, kita boleh pilih untuk buat ataupun kita boleh pilih untuk tidak taat lah. Ayah saya, mak saya suruh saya ceraikan, saya tak nak ceraikan. Boleh, boleh. Kerana apa? Okey, kerana apa? Sebab
tak semua ibu bapa itu bersifat seperti mana sifat Umar Khattab. Yang mana Umar Khattab ni, dia hanya mencintai orang yang hanya mencintai Allah. Dan dia hanya membenci seseorang adalah kerana bencinya kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang ni ibu bapa yang ada pada waktu ini pandangan para ulama adalah ibu bapa yang bertindak dengan perasaan dia, dengan emosi dia. Dia bukan bertindak dengan kerana cinta dia pada Allah ataupun bencinya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Kalau Umar tu dia benci sebab benci kerana Allah. Kalau dia suka, suka kerana Allah. Kita tak, kita mungkin suka, mungkin tak suka faktor selain daripada Allah Ta'ala. Mungkin kerana kedudukan dia ke, mungkin sebab harta dia ke, mungkin sebab rupa paras dia ke, mungkin sebab-sebab yang tak ada kaitan pun dengan kerana Allah. Suka kerana Allah atau benci kerana Allah. Maka sebab itu ulama kata, kalau si ibu ayah tu, kita sendiri tahu mak ayah kita ni, yang dia bertindak itu atas emosi dia, maka di situ hukumnya sunat lah. Sunat untuk mematuhi ataupun meninggalkan arahan dia. Jadi kita kenal kan ibu bapa kita. Tapi kalau mak ayah kita ni memang dia ni cakap benda betul. Kita ni terlalu sayang sangat. Yang tak munasabah lah. Jadi waktu tu wajiblah untuk kita taat perintah ibu bapa kita. Okey. Sebab ini berdasarkan kepada satu hadis daripada Abu Darda, yang mana ada seorang lelaki ni dia bertanya kepada Abu Darda ni tentang ibu bapa dia ni minta dia ceraikan. Ibu dia ni minta ceraikan dia ni kepada isterinya. Minta dia ceraikan isteri dia. Jadi Abu Darda ni dia tak buat keputusan macam Umar. Dia tak kata kamu kena taat perintah ibu kamu macam Abdullah bin Umar taat pada perintah Umar. Dia tak kata macam tu. Dia memberikan penyelesaian jalan tengah. Dia bagi tahu, kalau keputusan seorang ibu tu betul, ikutlah. Sebab itu pintu syurga kamu. Tapi kalau keputusan seorang ibu tu tak mampu, maka kamu jangan ceraikanlah. Kamu jagalah isteri kamu sebaik-baiknya. Okey? Kalau kita ada niat dengan pasangan kita kan, kita nak keluar daripada rumah ibu bapa kita, membina kehidupan yang di luar, keluar dengan cara yang baik. Ini pandangan para ulama. Jangan menyakiti hati orang ibu bapa kita. Ataupun kita tak ada plan lagi nak keluar daripada rumah ibu bapa kita, masih lagi stay dekat rumah ibu bapa kita. Si isteri ni buatlah sesuatu, jangan menyakitkan hati ibu bapa. Jangan menyakitkan hati ibu bapa. Dan seorang, kadang-kadang banyak macam faktor. Si ibu ni dia marah kepada anak sebab anak nak keluar rumah. Anak tak nak duduk rumah dia dah, nak keluar rumah sendiri. Jadi mak ni tak suka. Kamu kena duduk kat rumah mak ni, janganlah keluar, mak tinggal seorang je ni. Ayah kamu dah meninggal dah. Kerana isu macam tu jadi perbalahan, pergaduhan. Kamu ni dengar sangat cakap isteri kamu, mak suruh kamu duduk sini. Kamu pula nak keluar rumah. Waktu tu kita kena ingat. Seorang ibu dan seorang ayah ni kita kena ingat. Kewajipan bagi seorang suami ni, antara nafkah yang dia kena tunaikan kepada keluarga dia adalah menyediakan satu ruangan ataupun tempat tinggal kediaman, sama ada dia beli ke, dia berhutang ke, dia menyewa ke, mesti ada untuk isterinya. Ini mesti ini nafkah. Jadi seorang ayah, seorang ibu ni, janganlah kita ni bertindak dengan emosi kita. Tapi bantulah anak-anak kita ni menjalankan tanggungjawab dia. Okay? Samalah dengan isu anak ni baru kahwin, bergaduh mak ayah dengan anak-anak ni. Dia kata, kamu kalau tahun ni tak raya rumah mak, kamu memang sayang isteri lebih daripada mak. Payahlah anak ni dah gunsing dah kan. Duk fikir, macam manalah saya nak selesaikan masalah ni. Mak saya suruh raya rumah dia, isteri lah ni. Kita pun dah tak tahu macam manalah nak fikir ni. Jadi pada saat tu, seorang ibu, seorang ayah ni permudahkanlah urusan si anak ni untuk jalankan tanggungjawab sebagai suami, jalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Okey, kita ni zaman dah berlalu dah ni. Sebab hukum semua orang tahu. Dia anak lelaki ke anak perempuan, lepas perkahwinan tak terputus, tak terangkat tanggungjawab dia. Dia mesti kena taat dan dia mesti bertanggungjawab pada ibu bapa dia. Ini kita faham. Cuma yang jadi isu sekarang ni adalah dalam bab emosi.
baik emosi. Jadi kita permudahkanlah si anak ni tak apalah kamu nak balik rumah keluarga isteri, baliklah. Raya kedua, raya ketiga kan ada. Kamu balik rumah mak pun lepas tu pun tak mengapa. Kita lebih mudahkan anak-anak ni. Dan anak-anak, dia masing-masing kena ada main peranan lah. Si anak main peranan, faham tanggungjawab dia. Si ibu pun main peranan, faham tanggungjawab dia. Ni isu kalau macam ni pergi holiday lagi kan. Dah maknya tua, maknya duduk bersendirian, awak boleh pergi holiday. Ni tak ada common sense lah. Yang ni yang hukum boleh berubah lah. Waktu tu memang jadi kewajipan lah. Dan mak seorang-seorang, tak kat rumah tak ada orang nak tolong. Mak minta tolong, datanglah, tolong jaga mak ni ke sebagainya. Awak boleh syok-syok pergi holiday. Itu salah lah. Itu memang kena taat lah pada perintah ibu bapa. Yang jadi masalah ni bila berada di persimpangan. Nak ditelan mati mak, nak diluah mati bapa. Dia tak tahu di persimpangan. Jadi sebagai ibu bapa, permudahkanlah. Okey. Baik, kita tengok soalan dulu. Maaf Ustaz, banyak bertanya. Menantu saya seorang ustazah lulusan sarjana daripada UM. Tetapi setelah berkahwin dengan anak sulung saya pada Mac 2018, tidak pernah pulang ke rumah saya. Suami dan saya berbincang untuk suruh anak saya ceraikan isterinya. Bagaimana Ustaz? Bolehkah? Sebab asalnya anak saya benci ustazah ni kerana saiznya. Saya dan suami tidak tahu perkara ni, tetapi Allah beri ujian, akhirnya anak saya berkahwin dengan ustazah ini. Okey. Daripada 2018 tak balik-balik kan? Lama dah tu. Lebih kurang 8 tahun tak pernah balik. Ada tanya ke apa masalah dan sebagainya. Jadi kalau saya tak boleh nak jawab secara spesifik, saya tak berada di dalam kasut doktor. Tapi yang saya boleh jawab secara umumnya, pada saat ni yang kita boleh nampak keadaan anak kita ni bagaimana kan? Keadaan anak kita ni bagaimana? Adakah isterinya itu melakukan sesuatu yang kita tahu ni dia memang tak suka kita sebagai ibu bapa ni. Dia memang dia dah tolak kita. Dia nak kahwin dengan anak kita je. Ataupun ada faktor-faktor yang lain. Kalau faktor-faktor yang tidak mematuhi hukum syarak, yang tak ada kaitan dengan hukum syarak, lebih kepada ni selesaikanlah dengan komunikasi. Tapi kalau memang dia buat macam tu kerana dia tak suka kita, dia tak nak ni, maka si anak lebih patut mendahulukan ibu bapa dia lah. Okay, patut mendahulukan ibu bapa dia. Sebab dalam hal macam ni kan, isteri kita tak suka mak ayah kita. Kita pun dah ajak dah anak isteri kita ni, kamu patutlah mak ayah saya ni taatlah pada mak ayah saya ni, sebab mak saya ni, ayah saya ni sama macam hukum, kamu taat pada mak ayah kamu ni. Kalau kamu tak boleh buat macam ni, saya sebagai seorang suami ni tak mainkan peranan saya lah. Saya tak berjaya lah nak didik kamu ni. Jadi benda ni besarlah, apatah lagi kalau menantunya tu adalah seorang ustazah dia pun tahu hukum hakam dan sebagainya. Sepatutnya saya tak kata semua yang lulusan agama ni tahu hukum hakam. Kadang dia belajar je hukum tak tahu kan. Asal lulus je. Jadi tengok faktor apa. Kalau faktor tu yang kita faham ni adalah berkaitan tentang hukum hakam, bukan dari sudut emosi hukum hakam, maka keutamaan si anak taatlah kepada ibu bapa dia. Tapi kalau lebih kepada emosi, selesaikanlah secara komunikasi. Okay? Tetapi satu perkara yang nak sebutkan dalam hal perceraian ni, mungkin dalam kalangan kita rasa macam tabu lah. Tapi sebenarnya isu perceraian ni adalah isu penawar jalan keluar dalam setiap kebuntuan dalam perkahwinan. Jangan kita nampak perceraian ni benda yang kita tak ni. Perceraian ni adalah jalan keluar. Satu penawar, ubat kepada masalah dalam keluarga. Macam dah tak boleh selesai dah. Suami dia ni memang kaki pukul. Contohlah kan. Ini dari sudut hukum syarak ni. Suami saya memang kaki pukul. Suami saya ni memang kaki botol. Contohlah. Memang tak boleh ni. Jadi waktu tu patutlah untuk bercerai, keluar daripada masalah, daripada menanggung masalah ni sampai ke akhir hayat. Okey.
Saya nasihatkanlah, cuba nasihatkan kepada anak, bawa anak ni pergi ke pejabat agama, bukan untuk bercerai, pejabat agama ni tak suruh kita cerai pun, tapi berhubung dengan kaunselor. Lepas dia dah berjumpa dengan kaunselor tu, kita nak tahu feedback daripada kaunselor tu, macam mana, apa masalah yang timbul dan bagaimana. Minta nasihat dulu daripada kaunselor. Jadi lepas tu kita pun boleh follow up lah dengan kaunselor tu, nak tahu apa tu, dan lalu kita pertimbangkan. Kena tengok dari sudut perundangannya, dan kita tengoklah dari sudut timbang tara kita macam mana kondisi sepatutnya lah. Tapi kalau saya pun tak berani nak sebut lah. Saya ada satu jawapan, tapi saya tak berani nak sebut lah. Sebab saya tak berada di dalam kasut doktor lah. Jadi kena ni lah, perhalusi lah, buat satu keputusan yang tepat lah. Sebab keputusan tu bukan untuk kita je, tapi lebih besarnya adalah kepada anak kita lah. Anak kita. Sebab dia yang berkahwin kan. Jadi banyak benda yang kena ditimbang tara lah. Okey. Baik. Terima kasih doktor. Ni ibu-ibu boleh tengok salah satu masalah yang kita boleh nampak, dia bukan masalah datang daripada mentua, kadang-kadang datang daripada menantu. Macam-macam masalah lah. Kalau kita nak bincang masalah ni, banyak sangat masalah. Kita rasa macam, boleh berlaku kan? Tak logik lah, saya tak pernah dengar. Tapi bila kita betul-betul bergaul dengan masyarakat, masalah yang tak jangka pun boleh berlaku. Dulu saya pernah sebut kan kepada ibu-ibu, ada satu masalah yang saya tak tahu jawapan. Saya rasa macam mana nak selesaikan. Dia telah melakukan satu hubungan sebelum pernikahan dan telah melahirkan anak. Contoh lahirkan anak. Jadi bila dia dah lahirkan anak dia ni, dia pun rahsiakanlah daripada pengetahuan keluarga masing-masing. Lalu dia pun buat keputusan untuk bernikah di Thailand. Dia bernikah dekat Thailand. Bila dia bernikah dekat Thailand, dah kira sah lah. Dia pun dah kira sah lah perkahwinannya kan. Dari sudut undang-undang lah. Ni pun kena tengok lah, kena perhalusi kat mahkamah ni. Tapi ini masalah yang dia ajukan. Lalu dalam perkahwinan yang dirahsiakan daripada mak ayah dia ni, dia dah dapat anak dah. Lepas tu baru kahwin. Dah kahwin tu pula, mak ayah tak tahu lagi. Suami tu dah talakkan isterinya sebanyak 3 kali dah. Talakkan sebanyak 3 kali. Anak tu masih lagi dalam jagaan dia. Tapi dalam tempoh tu, si ayah dengan si ibu ni tahu cerita. Tapi tak tahu cerita perkahwinan, tak tahu cerita apa-apa. Cuma dia perintahkan bagi tahu kepada isteri, anak perempuan dia ni, kamu dah lama kawan dengan lelaki tu, kamu nikahlah dengan lelaki tu. Mak ayah tak tahu ni, yang si anak ni pernah berkahwin dengan lelaki tu di Thailand. Jadi sekarang ni dia pun nak bernikah. Dah menikah ni? Dah menikah. Sekarang ni isunya macam mana? Nikah dia ni boleh ke tidak? Kan? Sebab dia sebenarnya dah menikah dah dan diceraikan 3 kali dah. Sekarang nak menikah. Saya rasa benda ni tak boleh selesai. Kena bawa ke mahkamah, kena perhalusi dan biarlah hakim yang menentukan hukum dia. Kena tengok macam-macam perkara lah. Tapi saya rasa benda ni pun boleh berlaku. Yang kita tak pernah terfikir, tak terbayang, benda pun boleh berlaku. Inilah realiti hari ini. Kita ada berat lah. Tanggungjawab ibu bapa, tanggungjawab kita sebagai anak. Tapi mudah je, peranan ayah, ibu dan peranan anak-anak ni sama-sama penting. Masing-masing tahu peranan masing-masing. Okey, baik. Kita tak payah lanjutkan lagi lah. Tapi itu salah satulah yang kita boleh perhatikan daripada hadis tentang Ibrahim AS dan juga Ismail. Okey. Jadi si anak pun kena tengok juga mak ayah dia bagi arahan itu atas sebab apa kan. Kalau sekadar sebab mak ayah saya tak suka tanpa sebab yang tak syar'inya sebab, maka tak mengapalah, tak fasik lah kalau kita tak dengar arahan mereka. Tapi kalau mak ayah kita bagi arahan untuk ceraikan isteri kita dengan sebab-sebab yang syar'i, maka wajiblah untuk kita taati. Okey? Wajiblah untuk kita taati. Okey. Baik. Sekarang kita sambung lagi perbincangan kita, iaitu
Okey. Lepas tu Nabi Ibrahim alaihissalam datang kali yang ketiga. Okey, Nabi Ibrahim alaihissalam datang kali yang ketiga. Kali ketiga ni Nabi Ibrahim sampai bertemu dengan Ismail dan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Ismail, apa yang diperintahkan kepadamu wahai ayah? Apa yang boleh aku bantu? Lalu kata Ibrahim alaihissalam, iaitu aku diperintahkan untuk membangunkan Kaabah. Aku diperintahkan untuk bangunkan Kaabah. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Ini Allah Taala sebut dalam surah Al-Hajj. Kak Fahana, Nabi Ibrahim suruh ceraikan isterinya kerana sebab isterinya satu dia membuka aib lah suaminya kan. Cerita keburukan suaminya kepada orang yang dia tidak kenali. Okay, buka aib. Cerita saya hidup susah bla 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 ni lah. Satu lagi menunjukkan kepada kita yang si isteri tu memang dia tak boleh susah sama-sama dan senang sama-sama lah. Dia tak boleh bersama dengan isteri dia. Jadi Nabi Ibrahim AS melihat orang macam ni tak boleh lah bersama dengan anak saya. Yang ini sesuai lah dengan anak saya. Sebab itu dia perintahkanlah kekalkan ataupun ceraikan. Tapi kita kena ingat keputusan Ibrahim tu adalah dia suka, dia sama macam Umar Khattab tadi tu lah. Dia suka kepada seseorang adalah kerana Allah dan dia membenci seseorang adalah kerana Allah Ta'ala. Dia bukan ditimbang melalui emosi dia. Tapi dia ditimbang dengan perkara-perkara yang patuh syarak lah, yang syar'i lah. Yang syar'i, bukan sesuka hati je. Okey. Tapi yang itu yang disebutkan dalam nas hadis macam tu je lah kan. Tapi kita tak tahulah, mungkin ada benda-benda yang syar'i sebab itu diperintahkan untuk dia ceraikan. Okey, sekarang kata Abdullah bin Abbas, iaitu Nabi Ibrahim pun dia bangunkan Kaabah. Dia bangunkan sekali dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sambil dia bangunkan Kaabah ni bersama dengan anak dia, sambil itulah mereka berdua kata Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sambil dia beribadat, sambil dia kata, wahai Allah, kau terimalah amal kami ni, engkau lah Tuhan yang maha mendengar, kau lah Tuhan yang maha mengetahui. Sepanjang dia beribadat tu disebut. Tapi menarik di kat sini, para ulama, antaranya ada seorang, dia kira kategori motivator, dia bukan syekh, dia motivator. Dr. Tariq Suwaidan. Ada seorang lelaki ni namanya Dr. Tariq Suwaidan, motivator lah dia ni. Dia kata apa? Daripada teladan Nabi Ibrahim ni adalah teladan kepada para ayah. Sebab bila Allah Ta'ala turunkan ayat Quran, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Ibrahim ni, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk bangunkan Kaabah. Tapi bila dalam perintah itu, Nabi Ibrahim tak buat bersendirian. Dia bawa anak dia sama-sama dengan dia untuk taat pada perintah Allah. Jadi teladan kepada si ayah seluruh dunia ni, dalam melakukan ketaatan kepada Allah, janganlah kita buat seorang-seorang. Janganlah kita bersendirian. Tapi kita bawalah anak kita, keluarga kita sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah. Misalnya, saya rasa saya pernah kuliah yang lain. Contohlah, kalau kita bercuti, kita boleh bawa keluarga kita. Kalau kita pergi ke pasar malam pun kita boleh bawa keluarga kita. Kalau ikutkan, biar je lah ayah yang pergi pasar malam kan. Ayah yang nak beli. Anak-anak tak payah ikut. Tak apa, duduk kat rumah ayah je buat. Boleh je kalau kita nak pergi shopping kompleks, kita seorang-seorang kan. Tapi kita bawa anak-anak kita. Bersukan pun boleh bawa anak-anak. Kenapa tidak dalam soal ibadah kita bawa anak-anak kita dan keluarga kita beribadah sama-sama. Dalam hal dunia kita boleh buat sama-sama, tapi dalam hal ibadah kita buat sendiri-sendiri. Pergi tidur hotel sama-sama, bercuti sama-sama, beriadah sama-sama. Tapi bila pergi solat, ayah je pergi. Anak-anak di mana? Jadi Nabi Ibrahim tunjukkan kepada kita, si ayah ni dia kena, walaupun perintah tu adalah kepada dia, kewajipan tu adalah kepada dia, maka dia kena bawa anak-anak dia sama-sama melakukan ibadah kepada dia. Contohlah si ayah pergi bayar zakat. Ni kalau bulan Ramadan lah, bayar zakat. Selalu kita perhatikan yang bayar zakat tu ayah aja kan. Kenapa tak
anak-anak menyertai sekali kan. Bawalah anak-anak, tengoklah ni cara ayah bayar zakat. Biar anak-anak pun belajar, tengok, perhatikan. Sama juga dengan khusus haji. Si anak hantar mak ayah dia sampai pintu masjid, turunkan mak ayah dia, dia pun balik. Nanti habis kursus haji, dia datang ambil mak ayah dia. Kenapa dia hantar? Dia tak singgah sekali, duduklah majlis ilmu tu. Tak pergi haji pun tak apa. Kan kita belajar kan. Bukan nak pergi belajar tu pergi haji. Kita nak belajar je. Duduk sama-sama. Mak ayah pun jarang nak kata, jomlah kita duduk sama-sama ni. Jomlah kita solat subuh jamaah sama-sama ni. Jarang-jarang. Jadi ini satu teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS. Dia diperintahkan untuk bangunkan Kaabah, tapi dia buat bersama dengan anak-anak. Ini salah satu pendidikan lah. Kita bukan mengarah, tapi kita mengajak. Dalam mendidik kan macam tu kan, dia tak mengarah kan. Solat, tapi ayah tengah cakap khabar. Tu rehat lagi kan. Jadi kita kena mengajak. Kita buat sekali dengan si anak. Macam tu lah Okey, baik. Jadi inilah topik yang dibincangkan lah. Yang bawah-bawah tu ibu-ibu boleh tengok lah. Itu lebih kepada teknikal perbincangan tentang hadis yang dibincangkan lah di dalam ni. Mana Abdullah bin Abbas dengar daripada hadis ni. Kata kategori marfu' dan sebagainya. Okey, baik. Sekarang kita ada masa lagi ke? Okey, ada masa dalam lebih kurang 10 minit. Kita tengok topik yang baru, kisah Nabi yang baru, iaitu Nabi Ismail alaihi salam. Sekarang dah masuk dah kisah Nabi Ismail alaihi salam. Okey, sekarang kita tengok pada muka surat 299, iaitu melalui surah Saffat, surah yang ke-37 ayat 99. Kalau ibu-ibu yang ada kitab, muka surat 299, yang tak ada kitab, pergi surah As-Saffat, surah 37, terus pergi kepada ayat 99. Okey, pada ayat ini, ayat ni masyhur lah, selalu kita dengar bila masuk bulan Zulhijjah. Bila tiba je bulan Zulhijjah, kita akan dengar lah perbincangan tentang berkaitan ibadah korban itu dengan korban yang dilakukan oleh Ibrahim AS ke atas Nabi Ismail AS. Okey. Baik, kita tengok pada ayat 99. Wa qala inni dhahibun. Okey, baik, kita tengok pada ayat ini Allah kata wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim pun berkata kepada Ismail, aku nak meninggalkan kamu pergi kepada Tuhanku. Ia akan memimpinku ke jalan yang benar. Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku anak yang tidak terhitung. Anak yang terhitung daripada orang soleh. Anak daripada kalangan orang-orang yang saleh. Okay? Ini doa daripada Nabi Ibrahim ni. Dia minta kepada Allah Ta'ala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu kami berikan kepadanya berita gembira, dia akan ada anak daripada kalangan anak yang sabar. Okey. Ni nak cerita Nabi Ibrahim ni dia dah tua sangat dah. Doa pada Allah bila lah nak guna zuriat ni kan. Dia dah sabar dah dalam kehidupan dia tu, dia dah tempuh macam-macam ujian. Tapi tak berkurangan pun ketaatan dia kepada Allah. Bahkan hebat lagi ibadah daripada Allah walaupun diuji dengan ujian-ujian yang berat. Lalu dia berdoalah pada Allah, kurniakanlah dia adanya zuriat. Dan Allah Ta'ala mustajabkan dan Allah Ta'ala makbulkan. Allah Ta'ala kurniakan Ismail melalui isterinya iaitu Hajar. Dan saat pada umur dia dapat anak ni, umur Nabi Ibrahim dalam sebagai riwayat Al-Hafiz Ibn Katsir dia memilih umur Ibrahim ketika itu adalah 86 tahun. Ni kita tak tahu nak istilah apa 86 tahun baru dapat anak yang bernama Ismail ni. Allah kata fabasyarnahu. Kami berikan khabar gembira, berita gembira kepada Ibrahim ni, dia dapat anak yang halim. Okey. Baik, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika mana Nabi Ismail alaihissalam ni bersama-sama dengan ayahnya berusaha. Maksudnya Nabi Ismail dah besar lah. Dah boleh bekerja kan, dah urus diri, dah boleh berdikari dan sebagainya.
Qala, maka Nabi Ibrahim pun berkata kepada anak dia. Maksudnya saat dia dah balik jumpa dengan Ismail. Kan kalau kita perhatikan, sejak Nabi Ibrahim ni dia tinggalkan anak dia di Mekah, 3 kali je dia jumpa. 3 kali je dia balik. Kali pertama waktu si Hajar wafat, dia balik jumpa dengan anak dia, dia ceraikan yang pertama tu. Yang kedua dia datang, dia jumpa anak dia tu, dia suruh kekalkan anak dia. Yang ketiga dia datang, dia bangunkan Kaabah. Ada 3 kali lah, adalah beberapa pandangan yang lain. Tapi yang kita tengok dalam nas, 3 tu lah. Okay. Jadi bila anak dia dewasa, dah kira besar lah, dia pun kata kepada anak dia, ya bunayya, wahai anak yang aku sayang ni, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpiku, anni, sesungguhnya aku itu azbahuka, aku akan menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Dan kamu fikirkanlah apa pandangan kamu. Kamu fikir-fikir, aku nampak dalam mimpiku arahan tu untuk menyembelih kamu. Macam mana pandangan kamu? Qala, maka kata Ismail, ya abati. Satu panggilan penghormatan, satu panggilan kasih sayang lah. Wahai ayah, if'al ma tu'mar. Kamu buat apa yang kamu diperintahkan. If'al ma tu'mar. Kamu buatlah apa yang kamu diperintahkan. Satajiduni, kau akan dapati aku ni sebagai anak, insya-Allah minas sabirin. Insya-Allah lah anak yang sabar. Hebatlah kan, ni ucapan yang besar kan. Kalau kita, ayah ni dah lah tinggalkan saya masa kecil, kemudian datang suruh ceraikan isteri saya. Kan? Kalau anak mestilah memberontak kan. Tapi itulah sebenarnya nak bagi tahu bumi Mekah ni adalah bumi kota cinta yang dia bukan diikat dengan pertalian darah, tapi diikat dengan ketaatan kepada perintah Allah. Okay? Kalau nak kata cinta hanya pertalian darah, hanya kerana hawa nafsu, kita katalah kota cinta tu Paris lah. Tapi kita kata kota Mekah ni kota cinta. Sebab cinta di sini bukan hanya sekadar ni cinta anak kepada ayah, ayah kepada anak, isteri kepada suami, suami kepada isteri. Tak, tapi kecintaan itu bertunjangkan kerana ketaatan pada perintah Allah. Salah satu dia lah. Ismail ni tak cakap banyak pun. Tak apa, kalau itu yang hanya diperintahkan, buat je ayah. Ayah akan tahu saya ni adalah orang yang sabar. Okey. Di sini Ibnu Qudamah disebut dalam kitab Al-Mughni yang ayah dia Ibrahim kata dia bermimpi untuk sembelih anak dia. Yang inilah yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah, iaitu pada 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah yang kita istilahkan sebagai hari Tarwiyah. Kita panggil hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Nahar, hari Tashrik kan. 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada istilah-istilah dia kan. 8 Zulhijjah tu hari pergerakan jemaah haji pergi ke Arafah. Dia panggil hari Tarwiyah. Maka kata Ibnu Qudamah, kenapa dipanggil hari Tarwiyah? Sebab pada hari itu dipanggil berdasarkan kerana Yurawi, hari yang Nabi Ibrahim AS didatangi mimpi untuk sembelih anak dia. Jadi dia bangun pada hari itu, 8 Zulhijjah tu dalam keadaan dia terfikir-fikir. Perintah ke apa? Perintah ke apa? Maka dipanggillah hari itu sebagai hari Tarwiyah. Okay, itu sekadar selingan lah. Itu yang disebutkanlah oleh Ibnu Qudamah. Kenapa nama hari itu dipanggil hari Tarwiyah. Dalam masa yang lain juga, Tarwiyah itu disebut sebagai hari persiapan. Yang mana jemaah haji yang pergi ke kawasan manasik haji, mereka ni persiapkan bekal-bekal air dia. Yang datang daripada perbuatan yatarawun. Kata Ibnu Qudamah, yatarawun. Pun akhirnya datang daripada kalimah yang samalah. Yang akhirnya menjadi kalimat Tarwiyah. Itu antaralah. Okey. Baik. Tapi kita boleh nampaklah ni atas dasar ketaatan pada perintah Allah Ta'ala. Dia tak cakap banyak. Sebab cintanya kepada Allah tu bertunjangkan kepada cinta Allah. Apa sahaja pun taat saja. Inilah kota cinta kan. Sebab itu Nabi dan para sahabat pun berat nak tinggalkan kota Mekah. Kita pun yang sekali-sekali datang pun balik seminggu dah teringat-ingat kota Mekah. Apatah lagi dah setahun tak pergi, 2 tahun tak pergi. Sudah ingat hati kita.
Dan sampai ke hari ini pun hati-hati orang mukmin semuanya menghala ke kiblat di Mekah, kecintaan kita di bumi Mekah. Okey, ayat yang ke-103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah kedua-duanya berserah bulat-bulat menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala, aslama ni kan penyerahan kan. Dan Nabi Ibrahim telah merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di tumpuk tanah. Kami sifatkan Ibrahim dengan kesungguhan azamnya itu untuk jalankan perintah kami. Dia dah baringkan anaknya, wa nadainahu ayya Ibrahim, serta kami menyerunya, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang mengerjakan amal-amal saleh. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah itu adalah satu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Jadi Ibrahim tak tahu kan ini adalah ujian. Dia tak tahu pun itu ujian. Allah nak tengok berani ke tak berani dia nak buat kan. Jadi nak tunjukkan kesungguhan Ibrahim, anak kata ya dan dia pun sanggup. Atas perintah Allah, buat saja kan. Tak cakap banyak dah. Waktu dia nak sembelih tu, Allah Ta'ala seru dan Allah Ta'ala gantikan dengan satu binatang sembelihan. Inilah namanya ketaatan kan. Apa sahaja pun kita buat atas perintah Allah Ta'ala. Cuma orang mukmin jangan buat macam tu. Orang mukmin jangan buat macam tu. Kita tak sembelih anak kita. Nanti datang halusinasi, bisik-bisik, oh kita pun nak pergi sembelih anak. Jangan tuan-tuan jangan. Cuma dalam hal kita ni, apa yang telah ditetapkan oleh syarak, buat saja. Buat saja. Walaupun kita nampak macam, ada bahaya mungkin ni. Oh, kalau saya buat ni macam susah ni. Tak, orang mukmin kalau suruh buat. Sebab ini adalah Allah Ta'ala yang seru. Allah Ta'ala yang seru. Okey, apa nama saya sebut tadi? Contoh, macam kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa AS, waktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di langit, waktu dia bertemu dengan Allah Ta'ala di Bukit Sinai, pertama kali dia bertemu dengan Allah tu, Nabi Musa AS ni Allah Ta'ala suruh dia campak tongkat dekat tangan dia. Dan Allah Ta'ala perlihatkan tongkat Nabi Musa tu bertukar menjadi ular. Ini tuan-tuan boleh tengok surah Taha lah, dia jadi ular. Lalu Allah kata apa? Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa AS, khuzha. Kata Allah kepada Nabi Musa, kau ambil balik tongkat tu. Ambil balik, khuzha, ambil tongkat tu. Wala takhaf, dan kamu jangan takut. Sanu'iduka, kata Allah. Dan kami akan kembalikan ular itu kembali menjadi tongkat. Ayat tu kalau kita baca, kita rasa ringkas je. Tapi ayat itu sebenarnya Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Musa ada 3 perkara. Pertama, dalam perintah Allah Ta'ala ni, buat. Taat. Jangan cakap banyak. Walaupun kamu nampak ni ular besar ni, bertaring ni, agresif ular ni. Tapi Allah kata, khuzha. Kamu ambil balik. Pegang dia balik. Kalau ikut akal kita, takkan saya nak buat. Ni ular ni, bahaya ni. Kalau saya pegang dia, dia patuk saya macam mana? Tapi Allah nak beritahu, dalam hal ketaatan ni, buat saja. Benda yang Allah dah perintahkan, buat saja. Wala takhaf, jangan kamu takut. Maksudnya, bertawakal kamu kepada Allah Ta'ala. Walaupun dari sudut kacamata kita nampak, ada risiko, ada bahaya, ada kemungkinan-kemungkinan yang tak baik kan. Tapi dalam hal-hal ketaatan, buat saja. Serahkan kepada Allah Ta'ala. Dan yang ketiganya, tenanglah dengan janji daripada Allah Ta'ala. Yakinlah dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Samalah dengan peristiwa Ibrahim ni. Cuma kita ni taklah sampai tahap macam mereka kan, para Nabi yang diuji ni. Kita hanya buat apa yang disyariatkan. Buat saja apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Nescaya Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang besar di hari akhirat. Misalnya tutup aurat, memang berat kan.
Seperti mana lelaki nak tundukkan pandangan, macam itulah seorang wanita nak menutup aurat dia. Berat, benda ni berat. Tapi buat saja, taat saja. Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang besar. Okey, saya berhentilah pada ayat ni ibu-ibu. Minta maaf saya tak dapat nak lanjutkan lagi. Saya berhenti dekat sini. Kita akan sambung lagi perbincangan ni bulan 11, sebab 2 minggu yang akan datang ni kita akan bincang hadis kursi. Kita akan jumpa 2 minggu akan datang lagi, 3 minggu akan datang lagi. Kita akan sambung lagi tentang kisah Nabi Ismail ini, dan kita akan tengoklah ada beberapa lagi topik dalam kisah Nabi Ismail ni yang kita akan bincangkan. Jadi wallahu taala alam, saya berhentilah di sini. Mohon maaflah tak membuka soalan sebab saya ada benda yang nak diuruskan selepas ni. Cakap terus terang je, minta maaf banyak-banyak. Okey. Semoga bermanfaat insya-Allah. Dan mohon maaflah dulu kita selalu jumpa kan seminggu sampai 2 kali 3 kali kan. Sekarang seminggu sekali je. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan pertemuan ni tetaplah Allah Taala redai dan catatkan sebagai amal soleh insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.